Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geng, kita berjumpa lagi pada malam ni. Edisi special. Seperti yang korang nampak kat belakang. Aku sekarang bukan berada dekat Malaysia. Aku berada dekat Bukit Tinggi, Indonesia. Kali ni kita akan bersiaran daripada negara Indonesia. Selamat kembali dalam rancangan Sumijat Stories. Macam biasa geng, sebelum kita mula, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share video ni. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan button notification untuk korang dapatkan video-video terbaru daripada kami. So, seperti biasa tanpa berlengah masa, aku akan ketengahkan dua cerita daripada subscriber kita pada hari ni. Okay. So, kita teruskan kepada cerita yang pertama. Jom. Okay. Cerita yang pertama ni diberikan oleh seorang student yang belajar di universiti, salah satu universiti di Malaysia, lebih tepat lagi di negeri Melaka, di mana student ni dia tak nak aku bagi tahu nama yang sebenar, dan dia suruh aku pakai nama yang dia nak, iaitu Man. Okay. So, cerita ni bermula ataupun cerita ni berlaku pada tahun 2018, di mana waktu tu Man sedang melanjutkan pelajarannya untuk diploma. Okay. Sebelum PKP tahun 2018. Okay, cerita ni bermula ataupun kisahnya berlaku ketika di asrama. Okay. So, asrama yang Man duduk ni, dia masih dia buat diploma ni. Asrama dia ni adalah asrama yang baru. Okay. Asrama yang baru di mana asrama ni merupakan dia macam apartmen. Okay. Tetapi di dalam you, kenapa aku cakap dia macam apartmen? Sebab setiap dia bangunan yang 15 tingkat. Okay. Setiap satu dia kategori rumah lah. So, setiap satu rumah tu ada 5 bilik. Okay. Dalam rumah apartmen ada 5 bilik, dan setiap bilik diletakkan 2 orang. Okay. So, Man pun macam biasa, budak student ni kalau kata cuti hujung minggu, yang mana dekat akan balik ataupun akan pergi overnight kat mana-mana kan. So, masa tu berlaku pada hari Ahad lah. Okay. Hari Ahad di mana Man ni rumah dia dekat negeri tu juga, kat Melaka juga. So, Man balik rumah family lah kan. Hari Jumaat Man balik rumah family, dia nak cuci baju dan sebagainya kan. So, hari Ahad tu Man balik lah ke asrama dia. Sebab apa, hari Isnin tu dia nak ada kelas kan. So, hari Ahad tu dia sampai dekat rumah dalam lepas maghrib. So, macam aku cakap, setiap rumah tu ada 5 bilik, dan di dalam setiap bilik tu diletakkan 2 orang pelajar. So, masa Man balik lepas maghrib, roommate Man ni dia orang jauh, orang Terengganu. Okay. So, Man kata biasanya roommate dia ni akan balik sampai tu tengah malam lah, kalau dia balik daripada Terengganu. Okay. So, masa tu roommate Man ni belum sampai. So, belum sampai, Man ada seorang-seorang lah dalam bilik. Tapi Man pergi cek bilik kawan-kawan yang lain kan. Dalam satu rumah tu kan ada lagi 4 bilik kan. So, dalam bilik-bilik yang lain semua ada, setiap bilik semua ada 2 orang. Okay. So, Man tak ada rasa, tak ada apa yang pelik. Asrama pun asrama baru dalam you, dekat tengah-tengah kampus kan, dikelilingi dengan bangunan-bangunan kuliah. Ini bangunan-bangunan
Ada beberapa bangunan asrama juga dekat situ kan. So tak ada masalah apa-apa. Tak adalah orang kata takut ke apa tu, tak adalah. Okay. So bila Man dah sampai, dia pun dah lepak dengan housemate yang lain, dia dah makan apa semua, dah sampai malam tu. Man nak masuk bilik lah untuk tidur. Okay. So masa Man nak tidur tu, biasalah dia main phone kan. Pun dah tutup pintu lah, dah pukul 12. Okay. So dia pun expected, macam aku cakap, kawan Terengganu di balik. Okay. So Man pun dah tutup pintu bilik, and then dia main telefon, dan dia kata masa tu dah pukul 12 lah sebenarnya. Okay. So dalam main telefon tu kan, lama-lama biasa lah kau main telefon malam-malam kan, lama sikit, makin lama kau rasa nak tidur, dah mengantuk, betul? Okay, so bila dah rasa mengantuk nak tidur, Man pun tutup telefon, bersedia untuk tidur lah. Man pun dah start pejamkan mata, ini dalam fasa untuk nak masuk sleeping punya mood tu kan. And then pintu bilik Man kena ketuk. Man ni pun kau dah tahu kawan kau nak balik tu, janganlah kunci pintu kan. Tapi dia kata dia tak perasan kot, dia terkunci pintu. So pintu bilik tu kena ketuk lah. Tok 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 tok. Man pun terjaga, dia macam dah mamai kan dalam fasa dah nak tidur kan. Okay, Man pun terjaga, dia macam, sebab dia perasan pintu bilik dia kena ketuk lah. Okay. So dia buka mata, dia terkebil-kebil kejap lah. Lepas tu lagi sekali lah member dia ketuk pintu kan, tok tok tok. Jadi pun pisat-pisat tu dia bangun. And then masa tu Man kata lepas dia dah sedar tu, dia perasan dah nak pukul 1 lah. Jadi dia pun buka pintu tu bilik kan, sebab dia dah terkunci, dan kawan dia nak masuk bilik kan. Okay. Lepas dia buka pintu, mamai rumah orang tamu depan semua dah gelap, semua budak lain dah tidur kan. Buka tengok, tak ada orang. Tak ada orang. Lepas tu Man kata, seorang-seorang kata, budak-budak ni main-main ketuk-ketuk pintu pula. Dia pun pergi kat bilik-bilik yang lain. Setiap bilik dia pergi. So setiap bilik tu dia pergi, dia tengok member-member semua dah tidur. Dan yang paling best, Man kata, masa dia nak buka pintu bilik, dia tak dengar pun bunyi orang lari, dia tak dengar pun bunyi pintu bilik tu kena tutup. Dan dia buka setiap bilik, memang nampak gaya kawan-kawan memang dah tidur, bukan berlakon lah. Okay. So Man pun macam dah tak berapa sedap hati lah kan. Dia kata ini dah pukul 1 ni. Masa on the way Man nak masuk bilik, Man baru teringat, asrama ni kau mana boleh masuk lebih daripada pukul 12. Kalau lebih daripada pukul 12 kau dah kena tidur sama kawan-kawan lah, overnight ke apa kan. Sebab memang dah tak bagi lepas lah sampai pukul 12 je kan. Man kata masa tu pun dah pukul 1, pukul 12 tu dia belum terlelap, dia kata kan, dia tengah main telefon nak tidur macam aku cakap kan. So Man kata dalam hati lah masih nak masuk bilik tu kan. Dia kata ini bukan main-main kan. Okay, Man pun kata dia pun malah nak fikir banyak, mata pun masih ngantuk, walaupun dah agak-agak nak kesegar sebab macam dah cuak-cuak tu kan. Okay, Man pun nak masuk ke bilik. Man nak masuk ke bilik, dia perasan macam dekat ruang tamu tu sekali lalu macam ada satu lembaga berdiri dekat sudut tepi Man. Bilik dia pintu bilik 1, bilik 2, bilik 3, bilik 4, bilik 5. Man punya bilik yang kelima yang belah sini. Mana sini ada 3 bilik, sini ada 2 bilik. Okey. Dia dah pergi cek tadi semua bilik yang cakap kan. Dia nak pergi menuju ke bilik dia perasan macam ekor mata dia ada nampak satu lembaga berdiri dekat pintu bilik yang nombor 2. Faham tak? Okey, ni satu bilik 2, 1, 2, 3. Man kat sini kan, paling ujung. Ini pintu masuk. Okey, ini tingkap. Man dah nak sampai kat depan pintu bilik tu, dia perasan ada satu lembaga berdiri. Okay, Man terkaku
Masa pegang pintu. Masa tu dia nak capai pintu, dia terdiam kejap, dia berdiri kejap, and then bila Man pusing, lembaga tu dah hilang. Man tengok belakang dia tu tak ada apa-apa. So Man pun tutup pintu macam biasa. Okay. So Man tutup pintu sebab dia dah cuak kan. Masa tu dengan bilik dia pun gelap. Lampu yang ada hanyalah lampu daripada tingkap luar tu tembak ke dalam. Okay, dia dah tutup pintu, dia buka lampu bilik dia. Dia pun baring atas katil. Dia kata, alamak, nak tidur gelap pun dah tak jadi ni kan. So tidur nak buka lampu lah kira. Okay, baru je dia nak baling, dia dengar pintu masuk rumah, pintu luar, pintu masuk ke rumah kena ketuk. Man pun dia tak nak banyak cerita. Dia kuncikan pintu dia. Dia buat tak tahu. Pintu tu Man kata kena ketuk 3 kali ke 4 kali macam tu. Lepas tu dia diam. Dan dia diamkan diri. Dia masuk dalam selimut. Dia dengar je ada tak kawan-kawan dia nak keluar. Dan tak ada. Dia mesej kawan dia, kawan roommate dia tu yang daripada Terengganu tu. Dia mesej, kau dah dekat mana? Kawan dia balas simple, aku besok cuti, tak pergi kelas, aku ada masalah family, aku masih kat Terengganu. So gang, soalan dia, siapa yang ketuk? Aku tak tahu kalau korang boleh dengar ke tak, tapi kalau kau nak tahu sekarang ni ada bunyi sahutan anjing lah. Macam aku cakap, aku dekat Bukit Tinggi, Indonesia. So hari ni kita korang dengar cerita aku ni bukan dekat Malaysia lah. Okay, korang boleh dengar tak? Yes. Itu adalah cerita yang pertama. Kalau benda ni jadi kat korang, apa yang korang akan rasa? Kita berehat dulu, berhenti untuk cerita yang pertama. Kita sambung dalam cerita yang kedua sebentar lagi dalam rancangan Shumijat Stories. Kembali kita dalam rancangan Shumijat Stories. Okay geng, kalau korang dengar, itu bukan orang kata apa, itu bukan bunyi editing tau. Itu adalah bunyi realistik. Kawasan yang ada orang bela anjing. Okay, so tanpa lengah masa, kita masuk cerita yang kedua daripada subscriber kita, Man. So cerita ni berlaku masa tu lepas PKP, sebab Man kata ini adalah semester pertama dia buat degree. Okay, untuk semester pertama Man buat degree di universiti yang sama, tetapi di asrama yang berbeza. Kali ni asrama Man adalah asrama lama, di mana Man dapat asrama yang lama tau. So asrama yang lama ni dia bukan lagi rumah apartment. Maknanya dia macam kebanyakan you lah, satu bilik 2 orang. Okay, dia terus maknanya keluar bilik adalah koridor. Okay, so cerita ni masa tu Man cakap dengan aku, roommate dia masa tu malam lah, dia tak ingat masa apa, hari apa ke, dia tak ingat. Cuma dia cakap masa tu semester 1 dekat asrama lama. So asrama lama ni belakang dia tu ada hutan. Okay geng. Okay, so roommate Man dia dah pergi lepak dekat bilik lain lah dengan kawan-kawan. So masa tu dah malam juga, Man kata lebih kurang pukul 11 macam tu. Man malas nak lepak kat luar. Man dia ngantuk kan, dia nak tidur. Dia tidur awal lah, kira malam tu pukul 11 dia dah rasa nak tidur. Okay, so tutup lampu, Man pun baring kat katil tidur lah. Okay, so masa Man tidur ni, kawan Man ada beli gula Halls tau. Tahu tak gula Halls yang dalam yang kotak besi tu kan?
Okay. So gula tu dia letak atas kepala katil. Okay. Letak atas kepala katil. Sebab katil diorang ni ada kepala, dia boleh letak barang lah dekat situ. Katil kayu kan, boleh letak barang. Sekejap geng. Oh sorry cerita dia bukan mula malam tu. Cerita dia malam yang sebelum tu. Okay, malam sebelum tu Man dengan roommate dia ni ada dalam bilik. So ada dalam bilik, roommate dia tidur kat katil dia, katil kiri satu, kanan satu. So ni pintu kan. Okay, roommate Man ni, dia ada beli gula hall tu, dia letak atas kepala katil. So masa dah nak tidur, kejadian pelik yang pertama adalah masing-masing baru nak terlelap. Yang ni dia tak bagi tahu aku pukul berapa, tetapi malam lah kan, dia bukan tidur siang, dia tidur malam. Gula hall tu macam ada orang angkat dan letak. Ingat tak aku cakap gula hall yang dalam bekas besi tu kan, bila ada gula-gula dalam bekas besi, bila kau angkat akan berbunyi. Okay, gula-gula hall so macam ada orang angkat, dia bunyi. Lepas tu letak balik, dan gula-gula tu jatuh betul-betul kena atas kepala roommate dia. Man dengan roommate dia dua-dua dengar. Lepas tu diorang buka lampu, diorang tengok tak ada apa, tak ada lipas ke, tikus ke kan. So diorang macam okay, buat tak tahu, fine lah kan, letak gula-gula tu atas meja. Dan kemudian diorang pun tidur lah. Okay, so malam berikutnya roommate Man ni baru pergi, yang apa aku cakap tadi lah, dia lepak dekat bilik kawan yang lain kan. Biasa budak-budak asrama kan, dia akan lepak-lepak kat bilik-bilik lain kan. So Man malas nak ikut. Man tidur. Man nak tidur lah masa tu pukul 11 malam Okay, pukul 11 malam Man nak tidur. So benda yang sama juga jadi kat Man macam yang sebelum ni aku cerita. Man dah dalam keadaan separas dah lah, tengah nak tidur kan, baring tengah nak tidur. So bilik student ni, dia ada meja seorang satu lah, meja study kan, yang apa, kaki besi. Dia punya tabletop dia tu kayu, and then dia ada para untuk buku kan. Dalam Man tengah mamai nak tidur, Man kata dia dengar macam meja belajar dia ni kena ketuk tau. Bukan meja belajar dia, dia dengar meja opposite kena ketuk macam apa 2 kali. So Man dalam keadaan mamai dia terus segar. Dan masa dia tengah segar, ada pula bunyi benda jatuh daripada meja macam kelentang. Man dalam bilik sorang-sorang, dah segar, terus dengar bunyi benda kelentang kuat jatuh daripada meja roommate Man, kawan dia. So dah segar, apa lagi, buka lampu, tengok tak ada orang. Lepas tu Man cari apa benda yang jatuh tadi. Tak ada apa yang jatuh geng. Tak ada apa pun atas lantai, tak ada apa pun dekat bawah katil, bawah meja maupun bawah kerusi. So Man dah tak boleh tidur. Mata dia dah segar, dia dah takut sebab dia tinggal seorang. Okay, so Man buat keputusan untuk tidur kat bilik lain, sebab dia dah tak boleh nak tidur bilik tu, sebab dia dah tinggal seorang. Dan benda pelik berlaku. Man ambil dia punya bantal, Man ambil dia punya selimut. Dia pun bergerak ke pintu untuk pergi ke bilik kawan, tumpang tidur bilik kawan yang lain. Dia kata, lantaklah kau, aku nak tidur kat bilik lain lah, malam ni tak boleh lah sorang-sorang. So yang peliknya, masa Man nak buka pintu tu terkunci, sedangkan Man dekat dalam. Korang faham tak? Kalau pintu terkunci adalah pintu bilik air, adalah pintu bilik air kan. Korang dengar tadi ada bunyi anjing Okay, tak apa, dia menambahkan feel kita kan. Okay,
Kalau pintu bilik air sebab lock daripada dalam, kau terkunci kat luar tu logik lah. Tapi pintu bilik Man ni lock dekat dalam, dia jenis tombol, tapi nak buka tak boleh, seolah-olah macam kena tahan daripada luar. Man pusing berkali-kali. Minta maaf geng, kau abaikan bunyi lah. Aku tak boleh nak control sebab ini bukan dekat studio kita kan, aku buat ni outdoor. Okay, memang ada gangguan sikit lah. Okay, tombol yang bulat tu kan, kau pusing ketek macam tu kan. So Man tarik-tarik macam ada orang tahan daripada luar, tak boleh buka. Man honggah pintu, lampu dah buka geng, bilik dah terang, pintu tak boleh buka. Man dah cuak dah berpeluh dah, dia kata masa tu memang dah berpeluh. Pada malam tu tak panas pun, walaupun yes lah, memang bilik tak ada aircon lah, bilik student kan. Tapi dia berpeluh tu sebab dah takut. So Man pusing-pusing tak boleh. Man terus baca ayat kursi. Masa tengah-tengah dia baca ayat kursi tu sambil dia buka pintu, pertengahan ayat belum sempat habis, pintu terbuka sendiri. Maknanya bukanlah buka sendiri, dia pusing, dia boleh tarik. Daripada tadi dia pusing tak boleh tarik. Bila dah boleh tarik, dia pun cepat-cepat keluar daripada pintu, tutup lampu, kunci pintu, pergi bilik member geng. Cerita yang kedua ni adalah cerita yang kira pada aku agak ringkas sebenarnya, tetapi misteri yang berlaku tu, kalau aku sendiri kat tempat Man, aku akan rasa cuak agak. Kau tengah sorang-sorang kan dekat tempat pusat pembelajaran, di mana kalau kita tahu pun mana-mana pusat pembelajaran ni kan, sekolah ke, universiti ke, sekolah pondok ke, mesti akan ada gangguan. Sebab mereka tak nak kita menimba ilmu ke jalan Allah. Okey geng, cerita kedua sampai dekat sini saja. So korang akan dengar lagi satu episod aku akan buat dekat Indonesia. Kemungkinan aku akan buat di Padang, Indonesia. Jangan ke mana-mana. Jangan ke mana-mana geng. Jangan ke mana-mana. Jumpa lagi dalam rancangan yang sama. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share dan tekan butang loceng. Bersama aku lagi Ijat dalam rancangan Shumijat Story.